Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita selesai solat maghrib. InsyaAllah mengambil masa yang ada pada malam ini menyambung kembali kepada perbincangan kitab dalam fiqh manhaji dalam bab munakahat. InsyaAllah lanjutan daripada perbincangan yang lalu. InsyaAllah para jemaah sekalian, malam ni dalam fiqh manhaji, selepas perbincangan dalam bab at-talaq, dalam bab perceraian, kita akan lihat kepada perbincangan iddah. Walaupun sebelum ini saya ada juga sebut secara direct berkaitan kedudukan iddah. Walaupun begitu, kita akan cuba lihat kepada perbincangan dalam fiqh manhaji ini dalam bab iddah. Mudah-mudahan di situ ada percambahan dari sudut pengetahuan kita dalam bab iddah khususnya, ialah sebab dia berkait bila mana membabitkan kedudukan pihak-pihak ini bila mana berlaku perceraian, kemudian ingin rujuk kembali dalam tempoh iddah. Maknanya di situ kita melihat secara terperinci lah. Khususnya kalau di Jawi, biasanya pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, dia akan cuba tengok secara terperinci lah berkaitan iddah ini, sebab dia membabitkan bagi yang bercerai itu dia nak rujuk kembali antaranya, dan juga bukan sekadar berkaitan rujuk kembali, mungkin juga melibatkan di antara perempuan yang diceraikan ini dia nak berkahwin dengan orang lain. Itu di antara perkara-perkara yang dilihat. Maknanya kalaulah berlaku, orang kata berlaku kedudukan iddah, masih lagi ada kahwin dengan orang lain, sudah pasti memberi kesan kepada perkahwinan itu. Apa kesannya? Perkahwinan tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Maknanya melibatkan farak, dipanggil farak perkahwinan ataupun farak nikah. Jadi dia memberi kesan kedudukan tentang perkahwinan tadi, dan juga membabitkan kesan emosi pihak-pihak lah, para jemaah sekalian. Sebab tu kita telitilah dalam bab ini, dan saya pun masih lagi dalam jawatan sebagai juru nikah, tuan-tuan, masih lagi ya. Kalau dulu saya pendaftar, kemudian ditugaskan sebagai pegawai tadbir agama zon 2. Ini zon 6 kalau tak silap saya. Ya, zon 6. Saya jaga zon 2, tapi masih lagi urusan nikah ni masih lagi berurusan lah sampai sekarang. Kebetulan tadi ada, lepas daripada kursus pra perkahwinan, ada anak-anak yang masuk kursus, dan saya pun mengajar tajuk prosedur, dan juga kadang-kadang ganti juga dalam bab pembubaran perkahwinan ni. Iddah dia dah kecapur sekali lah. Baik, para jemaah sekalian, saya ingat memang dulu saya pernah nyatakan secara rasa detail juga dalam bab iddah ni. Cuma ni kita tengok dalam fiqh manhaji, mungkin ada percambahan yang boleh kita ambil lah. Baik, bila sebut tentang iddah, para jemaah sekalian, apa benda iddah ni? Baik,
Kalau kita melihat dari sudut definisi yang dalam fiqh minhaji ni disebut iddah ni, dari sudut istilahnya iaitu nama kepada tempoh masa tertentu seseorang wanita menanti dan tidak berkahwin dengan orang lain sebagai tanda-tanda apa? Sebagai pengabdian diri kepada Allah, dan dia berkabung, itu melibatkan iddah kematian, dan bersedih kerana berpisah dengan suami, atau untuk memastikan kalau berlaku perceraian, makna kedudukan perceraian itu iddahnya tamat, dan memastikan beliau tidak mengandung anak bekas suaminya. Bahkan kalau maknanya tuan-tuan, ia kalau melibatkan berlaku perceraian dan iddah tu tadi ada, dengan istilahnya kita nak istibra' rahim, nak menyucikan dari sudut rahim tu benar-benar clear lah, makna begitu, supaya tak berlaku pertikaian, membabitkan pihak-pihak ni. Jadi berbalik kepada iddah, makna kita memahami dia melibatkan tempoh masa yang tertentu, yang kedudukan pada orang itu tadi memang kena tunggu. Sebab itu tuan-tuan, bila mana saya nak tanda tangan borang kebenaran berkahwin, khususnya yang membabitkan orang perempuan antaranya, tengok-tengok dia ni statusnya janda. Baik, bila status janda, kita akan tengok dia nak kahwin ni, satu, apa bukti dia janda? Membabitkan secara tak langsungnya cerai ya. Betul, membabitkan cerai. Dan cerai ni kita akan tengok dia ni habis iddah ke tak nak kahwin dengan orang lain ni. Tuan-tuan, kedudukan iddah tu nak kena tengok. Dia tak boleh sekap jarang, maknanya dengar-dengar begitu lepas tu congok, tak boleh. Mesti kena teliti, tuan-tuan. Macam juru nikah ni, tuan-tuan, kalau saya sebagai pendaftar dulu lagi memang kena mana tuan-tuan. Takut-takut masih lagi dalam tempoh iddah. Kalau berlaku perkahwinan tu dalam tempoh iddah, dia masih lagi mengikat. Kita kena ingat di situ tuan-tuan, masih lagi mengikat dia dengan, walaupun dia katakan bekas suami, masih lagi mengikat ke tidak? Masih, tuan-tuan, masih tu. Sebab dalam tempoh iddah ni tuan-tuan, ialah bagi orang perempuan tadi, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Kemudian suami dia tu masih lagi ada hak. Takut-takutnya dalam tempoh iddah suami sebut rujuk. Bila sebut rujuk, maka kembali kepada perkahwinan. Mana di situ Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dia bukan benda yang sembrono begitulah. Sebab tu teliti sungguh, sebab dia berkait dengan hukum tadilah, tuan-tuan. Baik, balik pada istilah tu tadi ataupun pengertian. Jelas dalam tempoh iddah ni, makna dia adalah melibatkan pantang larang yang dia tak boleh. Makna sekatan di situ bukan sekatan semata-mata saja-saja sekat, bukan. Berpaksikan kepada apa? Berpaksikan kepada iddah itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Taala tak bagi. Ustaz, tolonglah saya ustaz, walaupun baru je bercerai dengan suami. Tak boleh, tuan-tuan. Walaupun katalah tutup mata ke tanda tangan kahwin kan, tak boleh. Hukum syarak dah memang tak boleh. Tuan-tuan, payahnya ustaz nak nikah je, bukan soal payah, tapi soal hukum tadi tidak membenarkan. Tuan-tuan, ada tuan-tuan, ustaz tolong ustaz, saya baru dah bercerai di mahkamah, memang segi cerai pun dah ada dah, ustaz nak apa lagi? Tengok tuan-tuan, baru sebulan dia cerai dengan suami dia.
Bercerai pula talak satu. Talak satu rajai. Kita dah belajar dalam bab talak dulu kan tuan-tuan. Bila talak rajai ni masih lagi suami dia ada hak. Masih lagi ada hak suami dia tu. Satu rujuk tu tadi, kemudian ialah dia pun isteri tu tadi masih lagi ada hak kepada suami dia, nafkah tu. Tuan-tuan, bahkan dalam hukum tak boleh halau tuan-tuan isteri tu keluar daripada rumah tu dalam tempoh iddah sebenarnya. Cuma adalah memahami bila mana berlaku begitu dia keluar makna begitu tuan-tuan, tu maknanya dari sudut kalau dari sudut hukum tadi tak kena. Jadi tuan-tuan, ada yang jumpa saya, ustaz tolonglah hak kena tuan-tuan. Ialah kadang-kadang dia marah kita balik, menyusahkan, bukan soal tu tuan-tuan, sebab soal hukum tu. Soal hukum. Baik. Jadi kita faham di situ maknanya dalam bab iddah ni pengertiannya sebagaimana saya sebut tadi, berdasarkan kepada dalam fiqh minhaji ni, maknanya ada tempoh masa tertentu yang menanti seseorang tadi menanti dan tak boleh berkahwin. Bahkan dalil pensyariatan tentang iddah ini maknanya dalam Quran jelas. Sama juga kalau kita bincang tentang cerai dulu tuan-tuan, membabitkan ayat yang sudah pastinya kita selalu dengarlah dalam bab bila mana berbicara tentang soal cerai ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Okey, itu ayat yang cerita tentang cerai. Cerai hidup lah makna begitu. Kemudian cerai mati, iddah pun ada. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Tu ayat tu. Dan bagi isteri sebagai wanita-wanita yang telah kematian suami, kena menahan diri dia. Berapa lama nak menahan diri ni? 4 bulan 10 hari. Panjang juga masa, 4 bulan 10 hari. Dengan dia berkabung lah di situ. Bahkan iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Masa lama juga. Masa lama juga di situ. Baik, maka kedudukan itu dalam berdasarkan kepada ayat yang saya baca tadi, maka di situ adalah kedudukan iddah. Kedudukan iddah bagi perempuan yang situasi sedemikian tadi. Baik. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang pensyariatan iddah. Okey, jelas tadi tuan-tuan. Bahkan ulama juga sepakat mengatakan iddah adalah disyariatkan. Maknanya dia bukan saja-saja nak buat, saja-saja ada tuan-tuan, tak. Ulama bersepakat. Semualah dalam mazhab mana? Mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Persepakatan tadi sama. Maknanya dia kedudukan iddah tadi ada. Cuma melibatkan pengiraan itu mungkin ada perbincangan lah mana di situ. Tapi persepakatan tentang iddah tadi iya. Mana di situ. Baik. Hikmah iddah disyariatkan. Jelas. Isteri yang kematian suami. Tujuan iddah disyariatkan kepada isteri yang kematian suami. Ini darat. Sebab dia iddah dia ada dua. Satu melibatkan iddah kematian, satu lagi membabitkan iddah perceraian. Rasa saya dah jelaskan dulu dalam bab iddah, tapi kita tengok baliklah tuan-tuan. Baik, dalam fiqh minhaji ni disebut isteri yang kematian suami dan iddah ni disyariatkan kepada isteri yang kematian suami. Sebab itu bila mati sahaja suami itu tadi tuan-tuan,
maka si isteri tadi adalah kedudukan iddah dia. Sebab itu tuan-tuan, saya contoh macam saya sebagai juru nikah, permohonan dibuat oleh pihak-pihak lah. Contoh adalah seorang wanita jumpa, kan tuan-tuan, status melibatkan dalam barang permohonan kebenaran berkahwin, dia balu. Bila balu, kematian suami lah biasanya. Bila kematian tadi, sebab tu tuan-tuan, dia dalam permohonan kebenaran berkahwin, bila sebut balu statusnya, kita nak tengok mana sijil mati suami. Mana sijil mati suami, puan? Cik puan? Tuan-tuan, tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, bolehkah dengan sijil mati sahaja? Tuan-tuan, tu kita nak kait dari tuan-tuan. Kadang-kadang ia kemukakan sijil mati saja, tuan-tuan. Cuma saya sebut dari sudut prosedur, kebetulan tuan-tuan mengajar tajuk ni. Dari sudut prosedur, kita akan minta, kalau membabitkan balu ni dia kematian suami, okey, prosedurnya kita akan minta sijil kematian. Dan selain daripada sijil kematian, kita nak tengok juga berkaitan dengan nikah. Sebab kadang-kadang bagi sijil mati saja, kita tak tahu siapa matinya, apa pensabitan si mati dengan dia. Suami saya, ustaz. Betul ke suami puan? Dia tunjuk sijil nikah. Oh, betul. Baru ada kaitan, tuan-tuan. Dulu memang kita, dululah tuan-tuan, saya ingat bila masa saya duduk dalam bab prosedur ni, kita buat pertambahan balik. Makna kita buat, dipanggil apa ni, kemah balik lah, makna begitu. Macam kita duduk KL ni, tuan-tuan, saya ialah duduk KL ni, tak kenal siapa. Kadang-kadang datang ustaz nak ni kahwin, tuan-tuan, macam tadi statusnya adalah balu, tuan-tuan. Sijil mati ada, sijil nikah tak ada. Kita nak tengoklah, tuan, tu dari sudut prosedurnya. Cuma kalau tanya dari sudut hukum syarak, ialah betul lah, kalau makna dia dah kahwin dah, makna kematian ialah berkaitan dengan iddah tu, jelas lah. Cuma dari sudut, tuan, prosedur ni dibentuk adalah untuk kita nak supaya permohonan tadi, tuan-tuan, ada dokumentasi. Sebab tu penting sangat dokumentasi, tuan-tuan. Bila mana membabitkan dokumentasi tak ada, letih lah, makna begitu, tuan-tuan. Letih. Berkaitan dokumentasi ni penting lah. Baik, macam tadi, tuan-tuan, sijil mati, sijil nikah ada, okey, jelas. Melibatkan sijil mati ada. Barulah kita akan tengok suami mati bila. Oh, setahun dah suami mati. Okey, fine lah. Bermakna iddah tamat dah. Sebab melibatkan kematian 4 bulan 10 hari je. Tapi kalau suami baru je mati, seminggu baru mati, tuan-tuan, tiba-tiba dia nak kahwin dengan orang lain dah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ustaz, tolonglah ustaz, tolonglah. Tak boleh, tuan-tuan. Tu membabitkan iddah kematian. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Tu ayat dia, jelas. Tak boleh. Baik, tujuan iddah ni antara disebut dalam kitab, tuan-tuan, Fiqh Minhaji ni, ia tadi tujuannya disyariatkan kepada isteri yang kematian suami. Yang pertama, atas sebab apa antara tujuan tadi disyariatkan adanya iddah? Saja-saja ke? Tak, tuan-tuan. Melibatkan pensyariatan Allah kepada kita ni, tuan-tuan, dalam bab ni, antaranya kedudukan iddah, bukan dalam pensyariatan yang lain-lain lah, tuan-tuan. Dia bukan sekadar kosong begitu, tidak. Mesti ada perkara yang Allah nak minta kita jaga. Dengan ada sebab dan musabab dia, makna gitu. Tak ada saja-saja, tak ada. Mesti ada sebab. Baik, kita tengok dari sudut kedudukan iddah ini disyariatkan. Kenapa? Antaranya
melaksanakan hak suami yang telah meninggal. Maknanya salah satunya melaksanakan hak suami yang telah meninggal. Walaupun suami dah meninggal, tetapi hak pada isteri tadi yang perlu dijaganya, maka dia kena jaga. Di situ. Macam mana nak jaganya? Allah mewajibkan isteri supaya menghormati, setia dan melayan suaminya dengan baik. Pada di situ. Maknanya hubungan tadi walaupun suami dah meninggal dah, tetapi dalam Islam ni dia didik gitu. Masih lagi. Mana bukan kata berlaku kematian terus kahwin dengan lain. Tak. Tuan-tuan, mana dia masih lagi ada ikatan di situ. Bahkan disebut dalam oleh musannif dalam fiqh minhaji ini, tuan-tuan, maknanya untuk melaksanakan hak suami yang telah meninggal. Bukan mewajibkan isteri tadi supaya menghormati. Di situ. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, rupa-rupanya dalam bab iddah ini juga, yang keduanya menukar adat jahiliyah. Adat jahiliyah mewajibkan isteri yang kematian suami berkurung di dalam rumah selama setahun. Ini disebut dalam kitab, dalam fiqh minhaji. Maknanya berlaku, tuan-tuan, berlaku bila mana membabitkan kematian suami, gitu keadaan dia. Siapa berkurung, tak keluar rumah. Tuan-tuan, saya di Mesir dulu, tuan-tuan. Masa tu saya di Tontor. Di Tontor ni, tuan-tuan, lebih kurang dalam 150 lebih lah daripada Kairah. Saya duduk di branch, tuan-tuan. Masa tu dekat rumah saya, bila berlaku kematian, tuan-tuan, adat-adat yang jenis cakar muka masa itulah. Saya pergi ke Mesir, tuan-tuan, tahun 1997. Tahun 1997. Maka saya duduk dekat rumah saya di Istad, dekat stadium lah di Tontor pada waktu tu. Masih lagi ada, dikira mungkinlah saki-baki yang ada lah di situ. Maknanya dia jadi adat bila mana berlaku kematian duduk main cakar muka satu peringkat satu ketika, tuan-tuan, oleh kerana rasa down sangat sampai dia terjun sungai. Pakat pergi selamat pula masa tu, tuan-tuan. Bila mana baca dia punya lah tentang sejarah, tuan-tuan, patutlah maknanya berlaku begitu. Tapi Islam bila datang tadi, makna Islam orang tertutup benda-benda ni tadi. Bila mana berlaku kematian, bukan begitu jalan dia. Bukan duduk tempik meraung, menangis sampai tak tahu ke mana. Tak. Islam tidak mengajar begitu. Sayang ke tak? Sayang. Tetapi dalam acuan yang berbeza, lain. Tengok. Dalam Islam tadi, walaupun kematian, ialah merasai dari sudut kasih sayang tadi, tapi taklah sampai satu peringkat cakar muka, terjun, tak. Maka di situ, tuan-tuan, Islam mengajar menerima dengan hati yang redha. Sebab itu bila cerita dalam bab ni pun kita akan baliklah kepada ketentuan qada dan qadar Allah pada diri kita. Tuan-tuan, dia akan balance balik. Mana untuk nak pulihkan balik dia punya kekuatan jiwa dalam diri kita ini. Baik, macam tadi dalam kitab menyebut menukar adat jahiliyah mewajibkan isteri yang kematian suami ini berkurung di dalam rumah setahun. Tak keluar rumah, makna begitu, tuan-tuan. Sampai peringkat disebut dalam kitab ni, tuan-tuan, dikehendaki melumurkan badannya dengan minyak hitam dan memakai dengan pakaian kotor dan cemar. Ini bahasa yang ada dalam kitab, tuan-tuan. Begitu keadaan dia. Allah. Tapi Islam datang habis. Mana Islam maknanya batalkan di antara perkara-perkara yang ada tu tadi.
Baik. Jadi maknanya tu perkara yang kedua melibatkan iddah kematian suami ni. Okey ya. Ini dilakukan kerana usaha menghapuskan adat yang buruk dalam masyarakat yang tidak sempurna, tuan-tuan, kecuali makna Islam tadi menggantikannya dengan prinsip yang adil dan saksama. Okey, itu jelaslah tuan-tuan. Baik, kemudian isteri yang diceraikan dengan isteri yang diceraikan secara fasakh ataupun talak. Dulu kita dah belajar tuan-tuan membabitkan cerai ni. Ada fasakh, ada talak. Berapa kalau dalam Islam ni pembubaran dalam Islam dia ada berapa? Lebih kurang ada 5. Dalam ada 5. Satu, talak. Yang kedua, tuan-tuan, fasakh. Kemudian khulu'. Kemudian tuan-tuan, ta'liq. Kemudian li'an. Itu 5. Semua tu cerai belaka. Tapi dia akan ada perbezaan-perbezaan tu tadi. Ni tengok. Isteri yang diceraikan secara fasakh dan talak. Jika isteri diceraikan ketika masih mempunyai haid, bukan kanak-kanak yang belum datang haid, atau orang tua yang telah putus haid, atau sedang hamil, hikmah disyariatkan iddah ialah untuk menjaga keturunan, menunaikan tanggungjawab dan memastikan beliau tidak mengandung anak bekah suaminya. Maknanya kalau kita direct lagi lah tuan-tuan, ya pendetailan tentang disebut tentang ini bila mana membabitkan fasakh. Fasakh macam mana fasakh? Cerai fasakh ni macam mana, tuan-tuan? Baik, fasakh ni tengok baliklah tuan-tuan perbincangan dulu. Fasakh ni dia perceraian yang bukan suami sebut lafaz, bukan. Fasakh ni isteri boleh buat, suami pun boleh buat. Isteri boleh filekan, suami boleh filekan. Tuan-tuan, baik, melibatkan perceraian macam mana? Kalau contoh kalau membabitkan isteri file ni tuan-tuan, fasakh ni maknanya dia melibatkan ada perkara-perkara, umpamanya melibatkan berlaku penganiayaan, lazim berlaku penganiayaan kepada isteri itu, melibatkan kedudukan nafkah yang tidak diberikan, tuan-tuan, itu antaranya. Berlaku penganiayaan, tuan-tuan, tak balik sampai setahun, tak tahu pergi ke mana, hilangnya contoh, atau benda-benda berkait. Makna kalau ada bukti-bukti tuan-tuan membabitkan perkara tadi berlaku, dia dalam undang-undang tuan-tuan, dalam Akta 303 di bawah section 52 saya ingat, di bawah section 52 fasakh ni dia buka banyak tuan-tuan, aib antaranya. Tu banyak dalam bab fasakh ni. Makna kalau isteri nak tuntut cerai, bila mana berlaku situasi tadi, mana isteri boleh filekan ke mahkamah dan melibatkan pembuktian tadi, dia kena ada. Dia bukan tak ada bukti saja nak cerai fasakh, tak ada. Fasakh ni kalau nak kata tuan-tuan detail juga, kalau melibatkan mahkamah tengok tu detail juga, bukan senang lah makna begitu. Melibatkan pembuktian, pembuktian yang jelas ada, barulah di peringkat mahkamah boleh menceraikan pihak-pihak. Maknanya dia bukan melibatkan suami sebut lafaz, bukan. Cuma macam saya sebut tadi, suami boleh tak buat? Boleh. Cuma saya setakat tuan-tuan duduk di bahagian perkahwinan dulu, saya jaga, saya pernah duduk sebagai ketua unit cerai dan rujuk, duduk di situ sebagai PIC di situ tuan-tuan. Jarang sangat suami buat fasakh, jarang tuan-tuan. Kebanyakan isteri lah buat fasakh, kebanyakan. Jadi kalau berlaku perceraian fasakh itu, dan isteri itu tadi tuan-tuan, yang dia mohon cerai dengan mahkamah,
dan berlaku cerai, ada rekod, ada dipanggil rekod perceraian, perintah penghakiman jelas berlaku. Iddah dia macam mana? Ada kaitan tak? Ada kaitan tadi kedudukan bila mana berlaku perceraian tu. Sebab kedudukan isteri itu tadi mungkin situasinya macam disebut dalam kitab tadi. Dia di antaranya tuan-tuan, situasi dia tu tadi, mungkin dia dalam keadaan haid, mungkin juga dia tak datang haid. Tuan-tuan, mungkin juga dia dalam keadaan mengandung. Tu situasi. Tuan-tuan, tu nak kena tengok satu-satu di benda ni. Jadi tuan-tuan, balik pada tadi, hikmah disyariatkannya adalah untuk nak, antaranya kita nak tengok dari sudut keturunan tu tadi, supaya tak berlaku ikhtilatun nasab, pertikaian pula, permasalahan pula tentang nasab. Tuan, saya ingat masa saya sebagai pendaftar dulu tuan-tuan, dalam proses untuk memberi kebenaran berkahwin kepada pihak-pihak ni, tuan-tuan, pejabat agama kita akan keluarkan kebenaran berkahwin bila permohonan masuk. Dan pendaftar ni dia di antara salah seorang yang bila mana dia tanda tangan tu tuan-tuan, memang baru tu akan lepas untuk dia kahwin lah. Saya ingat masa tu tuan-tuan, bila mana saya nak tanda tangan tu, takdir satu ketika tuan-tuan, dia ada isu yang maknanya tuan-tuan, saya ingat sebab dia prosedur kami tuan-tuan, prosedur di wilayah sampai sekarang lah, bila mana nak kita nak lepaskan kita akan tengok kedudukan wali itu tadi, setuju ke tak setuju. Sudah pasti di situ kalau ada tanda tangan tuan-tuan, dia akan jumpa dengan jari nikah untuk tanda tangan. Masa tu kes melibatkan pendaftar direct, dia datang direct ke Jawi tuan-tuan. Masa tu bila mana nak lepaskan tuan-tuan, memang dia datang bersama dengan ayah dia. Tapi ayah dia tu dia kata, ustaz saya ragulah tentang anak saya ni. Anak saya ketak ni. Dia ragu. Makna tuan-tuan, pada perkahwinan dia, membabitkan kedudukan anak yang nak kahwin ni, dia ragu tentang status dia. Layak jadi wali ke tak ustaz saya ni? Tuan-tuan, makna nak kena tengok. Sebab apa tadi ragu tadi? Sebab saya ustaz saya melibatkan berlaku perceraian isteri dia pula tuan-tuan bersama dengan orang lain. Tadi dia jadi rasa tu dia menyebabkan jadi ragu. Itu kita tengok balik lah. Tu di antara perkara lah tuan-tuan, yang saya pernah jumpa lah dalam melibatkan urusan kebenaran berkahwin ni. Betul, maknanya dalam agama kita nak tengok tadi, nak jaga nasab keturunan supaya tak berlaku ikhtilatun nasab. Kemudian tentang mas'uliyah tadi, tanggungjawab. Tanggungjawab. Baik. Bahkan dalam bab dalam bab iddah ni juga tuan-tuan, ini juga sebagaimana saya sebut tadi, jika isteri sudah putus haid ataupun masih kecil, hikmah antara disyariatkan ini sebagaimana yang disebut dalam kitab ini sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengabdian diri kepada Allah. Makna dia melibatkan soal, ialah kita kata melibatkan soal hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda yang bukan boleh direka, ditipu, tak. Makna kalau tipu mungkin boleh berlaku penipuan tuan-tuan, boleh berlaku penipuan. Tapi hakikatnya bila mana berlaku perkahwinan, contoh tadi, iddah masih lagi ada, maka kedudukan nikah tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Kemudian tuan-tuan, antara disebut lagi tentang kedudukan dia punya hikmah, mengagungkan perkahwinan dan meletakkannya, iaitu perkahwinan pada kedudukan yang sesuai di sudut syarak.
Sebab apa? Perkahwinan ni suci. Perkahwinan ni suci. Sebab bila mana orang nak kahwin ni tadi tuan-tuan, ya perkahwinan ni suci. Hukum syarak adalah dasar. Maka hukum syarak adalah dasar, kita nak tengok makna melibatkan perkahwinan tadi okey ke tak okey, sah ataupun tidak kalau kita melihat pada hukum wadainya. Takut-takut dia jadi perkahwinan yang fasid, maka sudah pasti memberi kesan kepada perkahwinan itu. Kedudukan perkahwinan di sudut hukum syarak tu tadi. Itu di antaranya. Kemudian langkah antaranya disebut juga dalam dalam hikmah pensyariatan ini adalah untuk memastikan isteri tadi maknanya tidak mengandung anak bekas suami. Maknanya nak clear sungguhlah, dipanggil istibra' rahim. Ya tuan-tuan ya. Kadang-kadang berlaku perceraian, sebab tu iddah tu kita akan tengok. Ya cerai. Kau pun maknanya untuk kedudukan iddah ni akan dilihat. Berlaku tak hubungan suami isteri tu? Oh berlaku. Kemudian diceraikan. Maknanya kalau berlaku perceraian tu tadi tuan-tuan, ya cerai tu tadi tetap. Maknanya kalau lafaz tadi jelas hukum jatuh. Maka dalam bab rahim tu tadi ada saki baki yang ada pada benih, pada kedudukan si isteri ni tadi. Mana benih tu tadi. Maknanya sebab itu antara iddah ni tadi adalah untuk cuci betul-betul, melibatkan rahim, clear betul-betul, supaya tidak berlaku pertikaian di kemudian hari. Baik. Kemudian pembahagian iddah sebagaimana saya sebut tadi di mukaddimahnya, ya ada iddah ni diwajibkan tuan-tuan, hukumnya adalah wajib. Dia bukan sunat, bukan makruh, wajib. Maknanya kena tengok bila sebut wajib tadi, sebab itu melibatkan permohonan kebenaran berkahwin, maknanya kita akan teliti tengok tuan-tuan. Sebab itu imam juru nikah ni dia kena teliti dalam bab ni. Saya pun masa pegang sebagai PIC kepada juru nikah di wilayah persekutuan, selalu ingatkan juru nikah ni supaya cek betul-betul, melibatkan permohonan yang dia nak tanda tangan clear betul-betul, membabitkan kedudukan iddah, membabitkan yang bercerai ini. Pembahagian iddah diwajibkan kepada isteri dan terbahagi kepada dua, iddah kematian dan iddah perceraian. Okey. Kemudian melibatkan iddah kematian suami. Iddah kematian suami ialah iddah yang dikenakan kepada isteri yang kematian suaminya. Jelaslah sebagaimana saya sebut tadi tuan-tuan. Terbahagi kepada dua jenis tuan-tuan. Jika isteri hamil tuan-tuan, ketika suaminya meninggal dunia, suami mati dan isteri itu dalam keadaan hamil, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang pendek tempoh hamil. Maknanya lebih mengandung berapa lama? Lebih kurang dalam 9 bulan lebih kurang tuan-tuan. Melibatkan walaupun suami tadi mati tuan-tuan, ialah kalau kita tengok bila mana suami tadi mati, maka iddahnya sebagaimana yang Quran sebut tadi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan wanita-wanita yang telah kematian suami, yatarabbasna, dia kena tahan diri dia untuk kahwin dengan orang lain. Berapa lama? Selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi oleh kerana dia tadi dia dalam keadaan mengandung, isteri itu mengandung, maka kedudukan iddahnya macam mana? Suami mati, isteri dalam keadaan mengandung, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang pendek tempoh hamil. Makna kedudukan ikut tempoh tu.
tempoh tu tadi. Jika isteri tidak hamil, jika isteri tidak hamil atau hamil dengan lelaki lain, boleh jadi, tuan-tuan, ni. Dan tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal dunia, seperti suaminya belum baligh atau suaminya telah meninggalkannya lebih daripada 4 tahun. Iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, sama ada dia disetubuhi oleh suaminya ataupun tidak. Kedudukan iddah dia dalam perbahasan tentang ni. Kalau yang memang berlaku kematian dan jelas dia tak hamil, tuan-tuan, ataupun juga disebut ni dengan ataupun hamil dengan lelaki lain. Tuan-tuan, hamil dengan lelaki lain, maka tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya sebab suami tadi dia meninggal, tuan-tuan. Seperti suaminya sebelum baligh ataupun suami telah meninggalkannya lebih daripada 4 tahun, maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, sama ada disetubuhi oleh suaminya ataupun tidak. Tuan-tuan, di situ. Mana dia mana akan detailkan lagi lah, tuan-tuan. Cuma perbahasan dalam bab ni akan ada perbahasan. Ni kita tengok ni secara umum dulu kita tengok. Baik, dalil tentang iddah ni, tuan-tuan, yang ni membabitkan hamil tu tadi. Berdasarkan hamil, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun, dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Tu dia punya kedudukannya. Maka di situlah kedudukan iddahnya ada. Maknanya dilihat kepada punca kuasa kepada dalam ayat Allah tu tadi. Pembabitan tentang kedudukan iddah. Okey. Baik. Sama juga dalam ayat yang saya baca tadilah, tuan-tuan, berkaitan dengan kedudukan perempuan yang telah kematian suami, walladzina yutawaffau tadi dalam ayat. Maka ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 234, tuan-tuan, ayat 234 surah Al-Baqarah tadi, di atas umum meliputi perempuan hamil dan selainnya. Ayat 234 tadilah ayat walladzina yutawaffawna minkum, ayat tadi. Ayat keempat surah At-Talaq pula, ayat mana tadi? Iaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Ayat ni dalam surah At-Talaq, ayat yang keempat, mengkhususkan keumuman tersebut dan meletakkan hukum khusus bagi perempuan yang hamil. Bagi perempuan yang hamil. Kita insya 3 minit lagi ya. Baik, tuan-tuan. Dan ayat ini menjadi dalil yang membezakan kedudukan iddah perempuan kematian suami dan yang sedang mengandung anak bekas suaminya dengan perempuan yang kematian suami dan tidak mengandung. Makna di situ perbezaan tadi ada melihat kepada kedudukan iddah. Dia tidak pukul rata gitu dak. Melihat kepada situasi keadaan yang bersifat umum dan juga membabitkan ada kes membabitkan kedudukan hamil tadi. Makna di situ, tuan-tuan, kita melihat pada iddah ni dia ada pendetailan di situ. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk iddah perceraian ni, untuk pendetailan kita akan tengok selepas inilah, tuan-tuan. Baik, kesimpulan, tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang kita dengar tadi berkaitan kedudukan iddah, maknanya, tuan-tuan, dia iddah ini dia bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang ringan sebelah mata gitu. Membabitkan kedudukan orang yang nak berkahwin, juga melibatkan kedudukan cerai. Maknanya dia bukan boleh dipandang sembrono begitu sebelah mata, tak. Kenapa? Kerana dia berkait dengan kedudukan hukum syarak, berkaitan dengan hukum syarak. Sebab itu kita teliti. Sebab itu, tuan-tuan, di peringkat negeri-negeri saya ingat bila mana membabitkan kedudukan nak rujuk,
perkahwinan sebagaimana saya sebut tadi. Sebab itu dia akan ada prosedur untuk nak membantulah, nak tengok supaya setiap melibatkan perkahwinan, melibatkan rujuk yang nak dirujuk tu tadi bertepatan dengan hukum syarak. Maknanya supaya ya, kalau rujuk tadi rujuk yang sah dari sudut hukum syarak, kalau melibatkan perkahwinan tadi sah dari sudut hukum syarak. Tak nak berlaku perkahwinan ataupun rujuk tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Duduk lagi, akhirnya perkahwinan tadi tidak ada keharmonian dalam hidup sebab bersalahan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itulah tuan-tuan. Nanti kita akan tengok pada masa akan datang, kemudian kita dapat belajar sedikit sebanyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.